ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bertemu pada minggu ni menyambung pengajian berkenaan perkara-perkara yang boleh merosakkan iman, dan kita di dalam tempoh hari kita habis muka surat 174, sehingga perbincangan dalam perbincangan al-wala wal bara, iaitu al-wala kita kata kesepakatan hamba dengan perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada i'tiqad, kepercayaan, daripada perkataan, daripada perbuatan, wadzawat, dan begitu juga dengan individu-individu. Maknanya kalau orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun kasih juga kepada dia kerana Allah sayang pada dia. Perkataan-perkataan, zikir-zikir yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun suka pada perkataan tersebut disebabkan Allah suka pada perkataan tersebut. Sama juga dengan amal-amal soleh yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita suka pada amal tersebut disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala suka pada amal tersebut. Itu al-wala. Maka al-bara berlawanan dengannya, iaitu kesepakatan hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara yang Allah tak suka, daripada i'tiqad ataupun ucapan ataupun perbuatan, wadzawat ataupun individu-individu. Maknanya sama juga, cuma terbalik saja daripada al-wala. Perkara yang Allah tak suka, kita pun tak suka juga. Perbuatan yang Allah tak suka, kita pun tak suka juga. Perkataan yang Allah tak suka, kita pun sama tak suka juga. Begitu juga dengan individu yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Allah tak suka pada siapa? Musyrik. Maka kita pun tak boleh simpan rasa sayang pada orang-orang musyrik. Kita kata dakwah kepadanya perlu, tapi rasa sayang tak boleh. Maka al-wala wal bara ini tidak sempurna iman seseorang tu sehinggalah dia ada akidah al-wala wal bara ni. Sebab tu kata Nabi SAW, tali ikatan iman yang paling kuat adalah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Apa maksud tali ataupun ikatan paling kuat? Maknanya keimanan dia sempurna. Macam mana kita boleh kata seseorang itu sempurna dia punya keimanan dia kalau perkara yang Allah suka dia tak suka, ataupun perkara yang Allah tak suka dia suka, ataupun orang yang Allah sayang dia tak sayang, dan orang yang Allah benci dia dia sayang. Terbalik habis kita tahu. Jadi kalau macam tu boleh tak kita sebut sempurna keimanan? Dia tak boleh. Kalau kita nak kata ikatan iman yang terkuat, ikatan iman yang sempurna, iaitu orang dia bersepakat, dia sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang Allah sayang dia sayang, perkara yang Allah benci dia benci, wa ma ila dzalik minal amr. Dan begitulah seterusnya. Begitu juga kita dah bincang pada minggu lepas bahawasanya al-wala wal bara ataupun kasih dan benci ni kepada manusia, kita kata sama kasih kepada orang-orang mukmin, kita dah tengok kepada orang yang berhak diwalakkan secara mutlak dan sebagainya. Begitu juga orang yang berhak dibarakkan secara mutlak dan sebagainya. Dan kita kata bahawasanya dasar kasih dan benci ini perlulah berdasarkan kepada akhirat. Macam tu baru betul. Kasih dan benci ni bukan kerana urusan dunia. Sebab masalah urusan dunia ni, dunia kalau diikut dia tak bawa ke apa? Dia tak bawa ke akhirat. Barangkali kalau alasan disebabkan keduniaan tu dia bercampur habis. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Islam, disiplin Islam ni apa dia punya hala tuju dia. Kita selalu fikir tak, saya ni sebagai orang Islam, alhamdulillah dilahirkan sebagai Islam. Tetapi sebagai Islam ni apa di kita punya hala tuju kita? Apa kita punya objektif kita? Yalah, agama lain pun ada juga kita kata dalam dunia ni, bukan kita kata betul, tetapi ada mereka ni. Cuma apa signifikannya kita ni beragama Islam? Apa kesannya kita ni beragama Islam? Apa hala tuju kita beragama Islam? Yang ni kena clear. Kita tak boleh pegang sekadar saya ada agama, orang lain pun ada agama juga, kita menghormati satu sama lain. Dia tak boleh sekadar macam tu. Dia kena sampai ke tahap bahawasanya kita ni Islam agama kebenaran, yang lain tu tak betul, tak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam ni ada hala tujunya, dan hala tujunya adalah akhirat. Maka disebabkan tu pertimbangan Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara yang menuju mencapai kebaikan di akhirat. Kalau dah Islam ni kita kata dia diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, direka khas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai kebahagiaan akhirat, maka akidah ataupun keimanan yang sempurna tak mungkin boleh dicapai melainkan kalau kerana akhirat juga. Itu maksud pengarang buku ni. Okey, kalau kerana urusan dunia dia tak jadi. Sebab urusan dunia ni antara sebab kenapa susah
dari segi al-wala' wal-bara' ni nak letak kat urusan dunia. Kenapa susah? Sebab bila kita tengok urusan dunia, salah satu sebab ni mungkin banyak lah, tetapi salah satu sebabnya sebab perkara yang bermanfaat bagi seseorang ataupun perkara yang memudaratkan bagi seseorang, kalau kita ikut pertimbangan dunia, dia tak sama. Betul tak? Mungkin satu perkara tu bermanfaat bagi orang, tapi mudaratkan orang lain. Barangkali kita sebut berkenaan riba untuk individu sebagai contoh, untuk individu yang memberikan pinjaman dan mengambil hasil keuntungan atas dasar dia punya pinjaman tersebut, untuk dia peribadinya manfaat ke mudarat? Manfaat, harta dia bertambah dari segi harta, bukan dari segi pahala, bukan dari segi dosa pahala. Dari segi harta manfaat tak? Manfaat pada dia. Pada orang yang buat pinjaman tu mudarat lah. Kepada masyarakat, kepada kestabilan ekonomi dari segi pembasmian inflasi dan sebagainya, mudarat lah kita kata. Jadi ini soal keduniaan, bukan semua benda yang disebut sebagai satu manfaat tu dia menjadi satu manfaat bagi semua orang. Dia tak boleh sebut macam tu. Barangkali ada manfaat bagi orang tapi tak bagi orang lain. Sama juga dengan perkara mudarat. Barangkali bagi seseorang kita boleh sebut satu perkara tu memudaratkan dia, tetapi barangkali bagi orang lain itu adalah satu manfaat bagi orang lain. Jadi disebabkan latar kita yang berbeza, keperluan masyarakat kita yang berbeza, kita kata dari segi tempat, dari segi zaman, kalau kita nak meletakkan dasar kasih sayang atau benci ni kerana urusan dunia, porak-poranda habislah dunia ni, sebab tak ada kesatuan. Jadi kita kata penyelesaiannya mana? Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan tali Allah Subhanahu wa taala, iaitu agama Allah Subhanahu wa taala, kesekalian daripada kamu, wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Kesatuan yang betul-betul, kasih sayang yang murni, yang boleh tahan lama, memang disebabkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Itu timbul juga soalan, kenapa agama Allah? Kenapa tadi bab dunia kita kata tak boleh, bab agama boleh? Disebabkan beza bab dunia dengan agama. Bab dunia ni dasar manfaat dan mudaratnya ditetapkan oleh nilai kemanusiaan. Dan nilai kemanusiaan ni bukan kita kata boleh betul ataupun salah, kita kata selalunya salah nilai kemanusiaan. Kalau kita tengok, saya ingat ini Jumaat, pagi tadi saya kami berkongsi di istimak Jumaat tafsir Sepering tu, kalau kita tengok kepada perkara-perkara yang masyarakat nak pandang sebagai manfaat, kita tengok gejala LGBT sekarang, kita kan, bukan saja dalam negara kita, dia bermula di negara barat, tapi dia punya angin tu setakat ni alhamdulillah lah, sepoi-sepoi bahasa lagi lah, tapi kita takut lepas ni tsunami datang macam tu kan. Kalau kita tengok benda di pada negara musyrik barat, kenapa perkara ni diterima? Itu soalan dia. Sedangkan perkara ni di luar fitrah, di luar fitrah manusia. Tak ada manusia yang dilahirkan memang dia lesbian, tak ada manusia memang dilahirkan dia gay. Bukti dia senang saja. Bila anak kita lahir, anak kita lelaki, kita akan terbayang satu hari dia akan jadi orang perempuan, dia akan kahwin. Kita terbayang gitu. Kalau orang perempuan pula terbalik kita kan, suatu hari nanti dia besar, dia akan dapat orang suami dia sendiri, dia akan kahwin. Kita mesti dia punya fitrah manusia dah macam tu. Hatta di kalangan orang LGBT pun ada dah anak dia lahir, tak tahu lah boleh lahir tak kalau LGBT kan. Tikutlah dia ambil anak angkat ke apa, anak angkat dia lelaki, dia kata tengok gaya budak ni umur setahun dua ni, nampak gaya budak ni gay besar nanti. Ada tak macam tu? Mana ada? Fitrah dia bercanggahan, dia berlawanan dengan fitrah manusia. Tetapi masalahnya kenapa perkara ini diterima? Itu soalan dia. Soalannya disebabkan mereka sangkakan benda ni berdasarkan pada hak asasi. Hak badan aku punya diri, ikut suka aku lah nak buat apa. Orang tu punya diri, ikut suka aku lah buat apa. Yang pemerintah pula, kalau dalam Islam, pemerintah diberikan kuasa untuk mencegah kemungkaran. Tapi pemerintah daripada musyrik barat, kenapa tak cegah perkara ni? Sebab perkara tu dia boleh nampak cara dia untuk mengekalkan kuasa. Demokrasi. Saya bukan nak bincang pasal demokrasi lah, tapi ini batasan demokrasi. Iaitu kalau benda tu semua, saya ingat lebih kurang 20-25 tahun, 20 tahun lepas lah, waktu saya pun ada belajar dengan ustaz saya di Syekh di Kuantan tu, dia dah cakap awal lah, antara batasan demokrasi ini adalah kalau benda tu ramai orang nak, kita terpaksa bagi. Sama juga dengan LGBT. Benda ni menyalahi fitrah, tapi kenapa akhirnya diterima? Disebabkan kalau tak bagi kan tak dapat undi kan, mampu ya dia. dia tak dapat kekal. Ini batasan demokrasi. Maka kita kata perkara ni dari segi kesihatannya mudarat ke manfaat, mudarat. Dari segi pembangunan masyarakatnya mudarat ke manfaat, mudarat. Tetapi dari segi pemikiran manusia seperti musyrik barat ni, walaupun perkara tu sebagai mudarat, dia boleh terbalik 100%, dia nampak sebagai satu perkara manfaat. Kita nak tegur pun tak boleh. Kita tegur kita yang dipandang sebagai gilanya. Sebab apa? Sebab lawan LGBT. Sampai ke tahap tu dia punya parah dia tu. Ini nilai kemanusiaan.
Perkara yang bermanfaat barangkali dia nampak sebagai mudarat, tapi perkara yang mudarat dia nampak sebagai manfaat. Maka macam mana kita kata al-wala wal bara, kesetiaan, keakraban, kita memimpin, kita dipimpin berdasarkan kepada soal-soal keduniaan, sedangkan istilah ataupun isu manfaat dan mudarat tu pun kita tak boleh nak bersetuju kalau ikut kepada ukuran keduniaan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala letakkan ukuran agama berbeza daripada nilai manusia. Nilai manfaat dan mudarat manusia siapa buat? Manusia yang buat. Barangkali manfaatnya adalah mudarat, mudaratnya adalah manfaat. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan apa yang terbaik untuk kita, kita yakini 100% itu yang terbaik untuk kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kata itu manfaat, maka kita yakini itu manfaat. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kata itu mudarat, maka kita yakini itu adalah mudarat. Daripada itu sahaja kata putus yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dekat situ kalau kita nak meletakkan kesetiaan kita kepada sesama muslim, dekat situ baru dia boleh kekal lama. Sebab pengertian apa yang betul, apa yang salah, apa yang manfaat, apa yang mudarat, kita serahkan balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua orang ikut macam tu saja. Okey, jadi sebab tu kita kata dalam pengarang ni sebut dalam bab al-wala wal bara ni, kalau bab dunia lintang bukan habis lah, kita kata memang tak jadi, tak payah pergi jauh. Kalau kita tengok parti politik kita pun kadang-kadang hari ni bergaduh, esok kawan, hari ni berkawan, esok bergaduh, hari ni Islam, esok kafir, hari ni Islam, terbalik habis lah kita kata. Ini kita kata muskilah tanpa saya menamakan mana-mana khusus lah. Tapi kita tengok sandiwara tu memang duk berlaku, kita kata kan. Kalau dia berdasarkan kepada kepentingan keduniaan, masalah kata itu. Na'udzubillah min zalik. Baik, kita sambung ke surat 174 tu. Cinta kepada Allah dan Rasulnya bukan dengan membuat bid'ah dan juga khurafat. Dekat sini dia nak cerita apa? Kita ni dalam Islam ni, saya ingat dalam buku pertama dulu ada kita sebut, tapi saya ulang sikit, bahawasanya Islam ni dia tertegak di atas dua perkara. Dua perkara ni lah yang kita sebutkan dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tertegak atas dua perkara. Apa yang pertama tu? Aku bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan dia cukup tak sampai situ? Kita kata cukup tak sampai situ? Adakah sampai situ kita dikira semuanya Islam? Sebab kalau kita kata cukup sampai situ, maka dalam masa yang sama kita boleh implikasikan dekat situ bahawasanya ibadah ni kita boleh reka, kita boleh buat. Sebab apa kita boleh buat? Sebab tuntutan Islam kita kata adalah kita mengiktiraf satu-satunya Tuhan yang selayaknya disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi apa lagi tuntutan Ustaz? Habis kat situ. Kamu iktiraf Tuhan Allah satu-satunya Tuhan kamu, habis dah tanggungjawab kamu. Kalau kita sebut macam tu, apa implikasi dia? Apa kesan dia? Maknanya ibadah kita boleh reka. Itu kita tengok selalu saya sebut terjadi pada agama Hindu. Agama Hindu bukan saja Tuhan dia banyak, malahan cara ibadah dia pun berbelang-belang ikut kuil-kuil yang berbeza. Ada kuil kata saya nak bertaubat daripada dosa, kena sujud, kena menerap depan patung dia tu, kena buat 70 kali. Pi pula kuil lain kata saya berdosa nak buat macam mana? Kena pecah kelapa 7 biji. 7 biji tu pula kena pecah. Kalau tak pecah maknanya dosa kamu tak terampun. Gitu pula. Kata. Jadi cara ibadah dia tu berbelang. Kenapa cara ibadah dia berbelang? Sebab dia menekankan kepada Tuhan-Tuhan dia tu semua tanpa ditekankan bentuk cara ibadah dia. Islam tak macam ni tuan-tuan dan puan. Islam bila diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umumnya bawa dua perkara. Yang pertamanya dia bawakan bahawasanya tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua apa yang dibawa? Dalam hadis kalau kita tengok bayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Begitu juga dengan hadis khudhu anni manasikakum. Apa maksud hadis ni? Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Dan kita tengok hadis berkenaan, kalau nak kumpul hadis berkenaan solat Nabi SAW saja, Masya Allah sikit punya banyak. Punya kesungguhan Nabi tu nak ajar sahabat dia berkenaan solat, solat fardu, solat sunat dan sebagainya. Di awal penurunan syariat solat, Nabi SAW solat di atas mimbar. Mimbar dia bukan macam kita lah, tutup macam ni. Dia mimbar dia macam sebenarnya pentas je lah, kita kata kan, langkah 2-3 tapak tinggi sikit macam tu, kita kata kan. Maka baginda Nabi SAW solat atas mimbar dengan tujuan apa? Nak bagi orang tengok macam mana cara solat dia tu. Malahan kalau nak pergi lebih terperinci lagi, pada awal penurunan
syariat solat ni, Nabi SAW solat berpandukan siapa? Tuan-tuan pernah tahu tak perkara ni? Nabi SAW betul lah dia ajar kita solat. Nabi sendiri ikut siapa? Siapa depan Nabi SAW? Jibril AS. Sampai ke tahap tu. Maksudnya bila Allah turunkan Islam, Allah turunkan syariat solat, Allah beritahukan pada Jibril AS macam mana dia nak disembah. Tuan-tuan faham tak? Allah beritahu secara khusus macam mana dia nak disembah. Ucap Allahu Akbar, angkat tangan, letak dekat dada, baca ni, baca tu. Ucap Allahu Akbar, rukuk tu macam mana, tundukkan badan, tangan pegang pada lutut, belakang kena lurus. Allah beritahu secara khusus macam mana dia nak disembah. Faham tak konsep ni? Allah SWT beritahu pada siapa? Jibril AS. Jibril AS mai turun beritahu pada siapa? Baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW pesan pada para sahabat, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Sehingga kan Nabi pada awalnya solat di atas mimbar. Tak kurang juga hadis Nabi SAW dah habis solat, pusing belakang, tanya sahabat, tengok sahabat, ingat tak cara aku solat? Ingat ni cara aku solat. Ada sahabat yang bila tasyahudnya, Nabi SAW sehingga pegang tangan dia, lalu ajarkan dia macam mana nak bacakan tasyahud. Setiap perkataan dia sebut pada sahabat sambil pegang tangan. Apa kata Ibn Qayyim? Tujuan pegang tangan tu, bila orang pesan pada kita pegang tangan, maksudnya apa? Dia suruh ingat sungguh lah kita tu kan. Sampai ke taraf tu kita kata. Betapa banyak ada hadis sahabat solat di hadapan Nabi SAW. Yang kes ada seorang Arab tu, seorang sahabat tu solat depan Nabi, dia solat, Nabi kata, ulang balik solat kamu tak solat lagi, dia tahu. Ada hadis ni dalam Syed Sabit punya Fiqh Sunnah. Ustaz kita main lah hadis ni. Kalau salah tegur Ustaz. Kemudian orang tu dah solat lagi, dia suruh ulang lagi, dia kata solat lagi, kamu belum solat lagi. Kawan tu solat lagi depan Nabi SAW. Dah habis solat tu, Nabi kata apa? Ulang balik solat kamu tak solat lagi 3 kali. Kawan dia pun gabuk je dah 3 kali dah dia buat tu. Dia tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, ajarkan pada aku bagaimana hendak melakukan solat. Lalu kata sahabat, apa silap sahabat tadi tu sehingga kan Nabi suruh diulang solat sampai 3 kali? Silap dia apa? Dia tak ada tamak ninah. Solat dia laju. Dalam riwayat lain menyebut, jangan kamu solat seperti ayam mematuk, pop. Habis kita tu kan. Barangkali ajar anak kita umur apa? Umur 4-5 tahun, anak solat lagu tu 4 rakaat habis kita tu. Ini kita kata jangan solat untuk budak-budak, tak apalah. Tapi nak menceritakan Nabi mementingkan sampai sedemikian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, waktu dia naik jadi ulama, dia solat, dia pusing ke belakang, sama juga dia beritahu pada para sahabat, macam ni cara kamu solat. Ibnu Umar mengetuai solat jenazah, solat depan Allahu Akbar, dah habis solat, pusing belakang, pesan ke anak murid dia, ini yang aku belajar daripada Nabi SAW, ingat tata cara solat yang aku tunjuk daripada kamu. Maknanya sangat apa? Sangat khusus, betul tak? Begitu juga dengan perlakuan haji. Nabi SAW, sahabat tengok ambil wuduk, lepas tu tawaf, dah habis tawaf, solat 2 rakaat di maqam Ibrahim, kemudian sa'i dan sebagainya sehingga habis. Tengok secara satu persatu. Sehingga kan, pernah tak kita muhasabah sikit malam ni? Rekod berkenaan Nabi SAW ni terlalu banyak. Berkenaan segala perlakuan baginda Nabi SAW terlalu banyak, sehingga kan waktu baginda tasyahud, ada juga riwayat daripada sahabat macam mana baginda tasyahud. Cuba kita fikir balik. Okey, selama ni fokus kita pada baginda Nabi SAW. Cuba kita fikir balik, ada tak sesiapa dalam dunia ni yang rekod kehidupan dia lebih terperinci daripada rekod kehidupan Nabi SAW, ataupun sama dengan baginda Nabi SAW? Sehingga kan rupa dia, sehingga kan cara berjalan dia, sehingga kan cara bercakap dia, cara senyum dia, semua benda lah kita kata. Sampai kan dia panasnya menyala, muka dia merah. Sahabat ingat perkara tu sampai ketara tu. Macam mana dia jalan dalam hujan, macam mana gelaknya dia, macam mana dia sebut satu perkara dia tergelak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ada riwayat hadis ni dia tergelak juga. Dia kata, kenapa kamu tak tahu ke kenapa aku gelak? Sahabat anak murid dia tanya pasal apa? Sebab waktu Nabi pun cerita hadis ni, Nabi SAW tergelak sekali. Ni hadis dipanggil mu'an'an. Nabi mu'an'an ni bukan semua yang sahih lah kita kata, tapi ada yang sahih daripada Imam Muslim, sahih hadisnya gitu lah. Jadi nak menceritakan apa point saya? Nak menceritakan bahawasanya Islam dibawakan oleh Nabi SAW bukan saja membawakan Allah itu Tuhan yang selayaknya disembah, tetapi turut membawakan macam mana kita nak sembah Tuhan ni, ataupun dalam erti kata lain, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu secara khusus pada Jibril macam mana dia nak disembah.
Okey, macam mana amalan dia? Apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka? Allah beritahukan pada Jibril, Allah beritahukan pada baginda Nabi SAW, dan Rasulullah beritahu pada kita. Menunjukkan uniknya Islam ni adalah bukan sahaja kita mengesakan Allah, tetapi cara ibadah pun ada cara ibadah dia yang tersendiri. Okey, itu dia punya point dia kat sini lah. Maka kalau kita nak menzahirkan kecintaan pada Allah dan Nabi SAW, ada cara-cara dia. Cara-cara yang telah digariskan oleh Nabi SAW. Bukan kita kata bila kita cinta, kita sayang, kita boleh buat ikut suka hati kita. Boleh macam tu? Tak boleh. Allah takkan, jangankan Nabi SAW, jangankan Allah Subhanahu Wa Taala, hatta manusia pun kita ni lah kalau nak ambil hati buah kita ke, ambil hati mak ayah kita ke, kotlah mak ayah marah kat kita. Saya ingat semua orang ada pengalaman kot mak ayah marah kat kita kan. Kalau mak ayah marah kat kita, nak pujuk dia beli makan, katalah dia umpama dia suka bihun sup kedai sekian-sekian, kita suka nasi goreng daging merah umpamanya, kita nak pujuk mak ayah kita, kita beli nasi daging merah ke kita beli bihun? Nak pujuk mak ayah tu, kita beli mana? Takkan kita beli makanan yang kita suka, kita beli makanan yang dia suka lah. Maksudnya apa? Bahawasanya nak ambil hati ni, hatta manusia pun kita buat benda yang dia suka. Ini pula Allah Subhanahu Wa Taala samalah juga. Tak bolehlah kita kata kita nak ambil hati Allah tapi kita buat cara ikut suka kita. Tak bolehlah sedemikian. Hatta manusia pun ada caranya. Ini kan pula adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mesti lebih lagi lah. Ini kita kena faham. Sebab yang ni mungkin saya ambil masa sikit untuk nak terang dia punya asas dia tu, tapi dia punya binaan atas tu yang penting. Sebab betapa banyak ibadah-ibadah, masya-Allah. Saya ingat zaman sekarang pun kadang-kadang orang forward WhatsApp, ustaz betul ke macam ni? Baru ni ada orang tanya, malam sekian-sekian selawat 1000 kali pada Nabi SAW, maka pahalanya seperti 100 orang mati syahid. Tu dia golongan syuhada tu nak pergi berperang, tinggal anak isteri, bertawakal lagi dengan harung, takut rasa sakit, betul tak? Dengan tak tahu balik ke tidak, tak tahu menang ke kalah ke, 100 orang dia dapat pahala dia. Kita kata, kenapa benda-benda macam ni ada? Hadis macam ni saya ingat sekarang ada, sampai bila-bila pun ada juga, betul tak? Disebabkan apa? Ada orang yang nak beribadah, nak melahirkan rasa sayang. Betul dah, bagus dah tu. Nak melahirkan rasa cinta pada Allah dan Nabi SAW, tetapi masalahnya cara dia tak faham bahawa dalam Islam ni ada disiplin dia tersendiri. Dia tak faham tentang tu. Bab sayang tu bagus dah, kata. Tetapi bab disiplin tu, dia tak faham bab tu. Cuma saja, bila disebut bid'ah dan khurafat ni, saya ingat mungkin saya kena sebut sikit. Bid'ah ni macam mana kita nak hukumkan sesuatu perbuatan amalan itu adalah bid'ah, ataupun ibadah itu adalah bid'ah. Dia ada banyak syarat dia. Tak silap saya, dia ada 5 syarat dia. Iaitu yang pertamanya, perkara itu, siapa nak tulis? Yang pertama kita kata perkara itu tidak ada dasar daripada Nabi SAW ataupun para sahabat radhiyallahu anhum jami'ah. Tak ada asal. Kalau ada asal, tak boleh kita tak ada nak hukum bid'ah lah kita. Ada dia punya asal dia. Termasuk juga macam yang saya sebut berkenaan dengan, kalau kita tengok kat Perlis ni banyak kita bincang berkenaan masalah kunut subuh kan. Kunut subuh ni saya pun lebih pandangan tidak ada. Dia punya pandangan yang rajah ni tidak ada. Tetapi kalau kat rumah nak buat, nak kata bid'ah tu saya tak sampai hati lah. Sebab apa? Sebab perkara ni ada riwayat hadis dia. Cuma saja hadis tu ada masalah sikit lah kan. Yang pertama, tidak ada dasar daripada Nabi SAW ataupun para sahabat. Dan yang kedua, begitu juga dia tidak menjadi khilaf yang mu'tabar di kalangan ulama'-ulama'. Okay? Dia tidak menjadi khilaf mu'tabar. Apa maksud khilaf mu'tabar? Khilaf yang lebih kurang kuat. Senang cerita macam tu. Khilaf di kalangan ulama' yang terkenal. Sebab tu sekali lagi dalam bab kunut subuh tu, saya pegang pada, saya rasa pandangan tepat, nampak gaya tak ada lah. Tetapi kalau ada orang nak buat juga secara peribadi, saya tak berani nak kata bid'ah. Sebab apa? Sebab Al-Imam Syafi'i berpegang pada perkara ni. Kan? Jauh sekali kita nak kata Imam Syafi'i pembuat bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sampai bila-bila pun mustahil. Kan? Tetapi kita kata dari segi pandangan dia tu, dia nampak hatta Syafi'i pun antara hujah dia dalam surah Al-Baqarah Allah sebut waqunu lillahi qanitin. Kan ada ayat tu waqunu lillahi qanitin. Maka Asy-Syafi'i mentafsirkan ayat tu waqunu lillah, dan berkunutlah kamu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia kata kunut tu ada tu. Antara hujahnya lah, bukan satu-satu hujah, antara hujahnya. Jadi kalau macam tu lah dia punya kefahaman, nak kata tak berapa tepat tu, saya kata okey lagi lah kot. Tapi nak kata bid'ah berat sangat kata. Ini siapa dia yang sebut ni? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka kita kata bid'ah ni nak kata tu tak boleh lah.
Okey, yang pertama tidak ada asal daripada Nabi SAW ataupun para sahabat. Yang kedua, begitu juga dia bukan khilaf mu'tabar di kalangan ulama. Okey, kemudian yang ketiga, dia adalah urusan keagamaan, terutamanya selalunya dalam akidah ataupun ibadah. Kalau di luar urusan keduniaan, kalau di luar urusan keagamaan, dia bukan bid'ah. Jadi saya ingat, saya harap paling kurang pun nak terang bab bid'ah ni, paling kurang pun dah tak timbul statement-statement macam, habis tu ustaz, mai masjid kami ni naik unta lah. Tolonglah jangan sebut macam tu. Itu memang nampak gaya tak tahu langsung lah bab takrifan agama. Maksudnya perbincangan tu tak berapa clear kan, tak berapa jelas. Bid'ah ni adalah perbincangan dalam akidah dan ibadah saja. Bab dunia tak ada masalah. Okey? Itu adalah dia punya sandaran-sandaran dia. Begitu juga yang keempatnya, bahawasanya pembuat itu telah dimaklumkan. Ini penting. Bahawasanya orang yang buat tu telah dimaklumkan. Kita dah pergi kat dia. Ini satu masalah di kalangan pendakwah. Wallahi ini satu masalah sekarang. Kenapa? Sebab saya tengok untuk orang yang belajar, kalaupun bukan pendakwah, barangkali dah belajar lama, 10 tahun ke 15 tahun. Kalau ada apa-apa, maksudnya perkara yang ditegur, tegurlah elok-elok. Ini satu pesanan saya, tegur elok-elok. Jangan kita tak tegur. Kita tak tegur, kita duduk dia jauh, kita duduk kecam dia ahli bid'ah, ahli neraka. Tak boleh lah macam tu tuan-tuan. Hak dia pun kita tak penuhi lagi tu. Kita tak pergi kat dia. Hatta jangankan orang-orang kenalan kita, hatta keluarga kita pun kita tak berani nak tegur. Kalau macam tu jangan gelar diri ahli sunnah lah tuan-tuan. Minta maaf lah kasar sikit, tapi jangan gelar macam tu lah. Adakah ahli sunnah yang dia sendiri belajar, dia tak berani tegur, lepas tu dia duduk jauh, dia kecam orang kata ahli bid'ah? Pada saya bukan. Okey, pergi tegur. Kata sikit lagi kan takut kalau tegur kau orang marah. Itu lumrah dakwah lah. Nabi pun kena rajam batu, kita apa dia? Memang macam tu. Cuma cara tegur tu pun kena berhikmah lah. Janganlah kita kata, kamu tahu tak kamu ni kalau terus jadi masuk neraka, start tak bagi salam gitu terus. Tak boleh lah macam tu. Kita kata ada kita berbaik dengan dia dulu, kita muamalah dengan dia dulu, sembang dengan benda yang dia suka dulu, dah jadi rapat tu, dah jadi sahabat, baru tegur sebenarnya benda macam ni akhi, ana rasa macam ada tak apa kena. Boleh, tak ada masalah. Kalau tak mau dengar juga, terlepas kita punya urusan kita. Tapi tegur. Jangan jadi orang yang belajar tak tegur, lepas tu nak kecam. Paling kurang pun kalau tak boleh nak tegur pun jangan kecam. Itu pun dah okey dah kata. Okey? Iaitu dia telah dimaklumkan berkenaan perbuatan tersebut, tak ada daripada tak ada asalnya. Dan yang kelima, bahawasanya dalam dia dah dimaklumkan bahawasanya perbuatan tu tak ada asal daripada Nabi, tak ada asal daripada sahabat. Ulama tak pernah bincang. Ulama muktabar, bukan ulama yang tak ada orang kenal. Ni pun masalah juga. Kadang-kadang di kalangan orang-orang yang buat perkara-perkara yang agak pelik ni, bila disampaikan tu dia sebut guru dia. Kita tanya guru dia, baguslah semua orang ada guru. Tapi sebut nama guru, buku pun tak ada. Dari segi syarahan umum pun tak ada. Dia seorang je kenal. Hak tu bukan muktabar, tuan-tuan. Muktabar ni maksudnya pandangan dia diterima pakai oleh ulama lain. Itu maksudnya muktabar. Okay? Jadi dia dah yakin perkara tu tak ada daripada Nabi, tak ada daripada sahabat, bukan khilaf yang muktabar. Perkara tu dalam akidah ataupun perkara tu dalam ibadah, perkara tu bukan di luar urusan keduniaan. Dia dah diberitahu, tapi masih juga dia kata walaupun benda ni Nabi tak buat, walaupun ibadah ni sahabat tak buat, walaupun ibadah ni tak ada ulama besar buat, tapi saya yakin kalau kita buat, kita mesti dapat pahala. Cukup 5 syarat ni baru boleh kata ahli bidah. Jadi sebenarnya tak semudah tu lah kita nak masuk Facebook, orang panggil apa, pahlawan papan kunci, keyboard warrior kan, masuk bidak dia tak semudah tu. Wallahi tak semudah tu. Baru ni saya baca berkenaan, saya teringat dah satu poster geng-geng ni lah juga, belum apa lagi dia tiba ni kes memanjangkan sujud tu. Ada tahu kes, serta imam kita tahu kes memanjangkan sujud. Nabi SAW dah sebut bahawasanya waktu hamba yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dah hadis Imam Muslim, adalah ketika sujud. Maka kalau kamu ada apa-apa nak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoalah dengan bersungguh-sungguh dalam sujud kamu. Dan saya ingat guru saya, Dr. Abdullah pengarang buku ni, dia kata Nabi tak pernah mengkhususkan sujud yang mana. Jadi nak buat sujud 1 ke, sujud 2 ke, sujud 3 ke, sujud keempat, tidak ada masalah. Cuma saja dicadangkan kalau nak panjangkan sujud, jangan dalam solat berjemaah. Sebab solat berjemaah ni afdal kita ikut imam. Imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Imam bangun, kita bangun. Nak buat lebih, buat sendiri kat rumah. Pada saya ni lebih lunak daripada keluar terus poster sesiapa yang memanjangkan sujudnya itu adalah bid'ah. Ini berat sangat ni.
Kan ada hadis tadi tu katakan, sesiapa yang iyalah kalau dia kata sunat memanjangkan sujud yang terakhir, yang tu bolehlah kata tak kena lagi. Tapi nak hukum bid'ah, tuan-tuan, Allah, saya rasa beratnya, rasa tak boleh sedemikian. Okey, kita biar, pandangan saya lah paling kurang pun, biar kita berdakwah ni orang kagum dulu dengan akhlak kita, baru orang dengar perkataan kita. Apa orang putih sebut? They don't care how much you know until they know how much you care. Faham maksud dia? Orang, kita kata orang yang kita dakwah ni, dia tak peduli berapa banyak ilmu yang kita ada, dia tak peduli. Kamu ada 3 PhD, kamu ada 4 PhD, kamu khatam 4 buku satu malam ke, depa tak kira. Okey, orang tak akan ambil kira, orang akan ambil kita punya perkataan, kita punya pandangan kita, selagi mana mereka tak tahu banyak mana kita betul-betul berwalak dalam kes ni. Kita sayang, kita betul-betul ada keikhlasan nak menyampaikan dakwah. Mereka tahu tu dia ni ikhlas sungguh lah. Dia ni memang datang betul-betul bawa ilmu, nak kongsi, nak kebaikan. Sehingga kita dapat sentuh hati manusia macam tu, baru dia akan dengar pada dakwah kita. Okey, itu kita kata dakwah ni dia, jadi dia bukan masuk bawa machine gun dalam qaryah orang, bawa masuk kuliah subuh, kuliah maghrib, tembak semua orang, mati habis orang dalam masjid. Tak boleh macam tu, kata. Itu bukan adab dalam berdakwah. Okey, jadi itulah wallahu alam, itu definisi bid'ah yang saya rasa yang paling paling komprehensif, paling syumul sekali. Selagi mana tak cukup 5 syarat tu, memang saya tak akan panggil ahli bid'ah lah. Okey, terutamanya syarat keempat dengan kelima tu, iaitu dia telah dimaklumkan, dan yang kedua dia masih yakin, okey saya tahu benda ni Nabi tak buat, tapi kalau saya buat juga ibadah ni mesti Allah bagi pahala. Macam tu baru boleh hukumkan bid'ah. Selagi mana dia tak tahu, jangan hukum bid'ah lah. Barangkali itu saja ilmu yang dia ada, wallahu taala alam. Baik, kata pengarang, masih terdapat dalam golongan masyarakat golongan yang golongan yang mendakwa cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka nyatakan kasih sayang mereka dengan membuat perkara bid'ah dan khurafat. Ini kita kata bab sayang tu bagus dah, tapi bab dia nak melahirkan sayang tu, kat situ dia buat perkara yang bid'ah dan khurafat. Apa contohnya, kata pengarang? Mereka menyambut hari keputeraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap datangnya bulan Rabiul Awal dengan bermacam-macam acara, antara lain dengan bacaan berzanji dan marhaban, dengan suara yang lantang dan terkadang-kadang bercampur bau antara lelaki dan perempuan. Apa masalah berzanji dan marhaban? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak baca syair yang menceritakan berkenaan Nabi SAW, boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, kalau kita nak bacakan syair, kita ataupun kita tulis syair, tulis berkenaan peribadi Nabi SAW, boleh ke tak boleh? Apa yang tak boleh? Boleh ya. Waktu yang nasyid-nasyid tu samalah juga. Tetapi kenapa secara khusus pengarang ni sebut berzanji dan marhaban? Dia tak kata syair yang memuji Nabi, dia sebut khusus berzanji dan marhaban. Sebab apa? Dalam berzanji dan marhaban ni banyak unsur pujian yang keterlaluan pada Nabi SAW. Unsur pujian tu yang melampau. Okey, ada yang di dalamnya menyebut bahawasanya Nabi SAW ni, bahawasanya dia ni bergabung dengan nur Allah, sebahagian daripada nur Muhammad. Yang kes ajaran nur Muhammad tu kan, yang ni melampau lah, tak boleh lah. Ada di dalam syair yang menyebut bahawasanya ketika kelahiran Nabi SAW, yang ni saya ingat ramai tahu berkenaan perkara ni, ketika lahirnya Nabi, maka roh Maryam datang, Maryam binti Imran dan juga Asyah binti Mazahim datang untuk sambut kelahiran Nabi SAW. Yang ni unsur melampau. Unsur melampau. Ada yang sebut bahawasanya engkaulah bintang, engkau bulan, engkaulah matahari, engkaulah bulan, engkaulah bintang, engkaulah cahaya atas cahaya. Yang ni melampau, tuan-tuan. Terutamanya ungkapan cahaya atas cahaya tu, pandangan saya melampau sangat. Malahan nak minta maaf cakap, nak bawa pada syirik pun boleh, pandangan saya. Sebab apa? Sebab ayat berkenaan Allahu nurus samawati wal ard tu, mathalu nurihi kamishkatin ila akhirih, ayat tu menceritakan berkenaan siapa? Yang Allah sebut nurun ala nur. Allah cerita bab siapa tu? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala cerita berkenaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak, jangan salah faham. Itu tafsir sufi silap tu. Saya tak kata semua sufi silap, tapi ada sufi yang silap. Okey, dalam niatnya yang bagus dia tersasar sikit. Kita kata macam tu. Ayat tu Allah Subhanahu Wa Taala nak kata bahawasanya di antara sifat Allah adalah cahaya langit dan bumi. Memang hadis riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud sebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurus samawati wal ardi min wajhih. Jelas Nabi sebut. Apa maksud dia? Cahaya langit dan bumi ni, mana asal usul dia? Daripada wajah Allah Subhanahu wa taala. Antara sifat Allah adalah cahaya. Bila saya sebut contoh, ada orang tanya, "Ustaz, maknanya Allah ni cahaya?" Saya kata wallahu alam. Antara sifatnya, dia kata dia mensifatkan diri dia sendiri dengan
dengan cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Ada orang kata, Ustaz, ayat tu bukan ke maksud Allah pemberi hidayah. Saya kata bukan. Sebab dalam 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala ada nur, ada juga Al-Hadi. Al-Hadi baru pemberi hidayah. Kan Nurul Hadi kan? Dia punya antara nama-nama balik ni, tengok 99 nama Allah tu, ada nur dan juga ada Al-Hadi. An-Nur adalah cahaya, Al-Hadi adalah pemberi hidayah. Salah satu sifat Allah memang cahaya. Macam mana cahaya tu? Wallahu taala alam, itu sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada dia, apabila tuan naik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nampak ada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ni gharib sikit. Ibnu Taimiyah kata Nabi nampak Allah dalam rupa sebenar dia, wallahu alam. Tapi ni masih dalam perbincangan lah. Qaulul jumhur, qaulul masyhur mengatakan Nabi SAW kata, tak, aku tak nampak Allah dalam rupa asal dia. Yang aku nampak adalah hijab, dan hijab Allah adalah cahaya. Maksudnya apa? Salah satu sifat Allah, Allah tu sendiri, cahaya langit dan bumi berasal daripada wajahnya. Begitu juga dengan hijab di antara dia dengan Nabi pun dijadikan daripada apa? Daripada cahaya. Itu yang cahaya atas cahaya tu. Boleh nampak tak ayat tu? Itu yang Allah kata perumpamaan cahayanya umpama pelita. Yang mana pelita ni, pelita tu menyala tak? Menyala. Dibakar dengan minyak daripada pohon yang diberkati. Minyak tu pun bercahaya. Minyak tu bercahaya, dibakar dalam pelita, pelita itu bercahaya. Itulah kiasan bagi sifat cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Cahaya di atas cahaya. Dia cahaya, hijabnya pun cahaya. Cahaya daripada wajah dia, hijab dia pun daripada cahaya juga. Cahaya atas cahaya. Ini sifat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita nak nasabkan cahaya atas cahaya ni adalah Nabi SAW. Satu pada saya berat. Tak boleh, ni satu yang melampau, agak melampau. Kalau kita kata dia seorang yang mulia, ya juz, mafi muskilah. Kita kata dia kekasih Allah, tak ada masalah. Kita kata dia Sayyidul Anam, ketua sekalian manusia, bidda, tepat kita kata. Kita kata dia Syafi'il Kubra, pemberi syafaat besar di akhirat kelak, tepat 100%. Tapi nak kata cahaya atas cahaya setaraf dengan Allah, tu melampau lah tu. Okey. Sebab tu dia sebut dalam secara jelas ni Barzanji dan Marhaban, dia tak sebut syair lain. Sebab dalam ni banyak unsur puji-pujian yang keterlaluan, yang mana kita takut dia masuk dalam istilah tara. Tara ni apa? Tara ni melampau. Allah jadikan Nabi makam yang tinggi, sahih, tetapi Allah tak jadikan setaraf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi dalam tu pujian dia ada yang sampai ke tahap tu. Tu yang kita takut tu. Baik. Mereka mendakwa, itu satu. Kemudian yang kedua saya nak tambah sikit, bukan sahaja pujian tu melampau, malahan saya ingat kawasan kampung saya pernah tanya buat orang yang pergi Barzanji Marhaban ni, saya pergi kata seronok, saya rasa, tanya faham tak dia baca apa, tak faham, tapi kita pergi ni dapat pahala. Tu masalah lah. Kalau kita nak tulis syair, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Nak tulis syair puji Nabi SAW, boleh ke tak boleh? Saya tak rasalah ada orang yang waras akalnya kata tak boleh. Boleh. Tapi nak kata syair ni saya tulis, baca syair ni dapat pahala, hak tu melampau. Sehingga kan hadis Nabi SAW pun tak boleh dibaca dalam solat. Kita baca Quran apa? Al-muta'abbud biqira'atihi. Perkataan ataupun zikir yang bila kita baca dapat pahala beribadah dengannya, apa dia? Al-Quran. Hadis Nabi tak termasuk. Kita pula kata syair ni baca dapat pahala. Oh, tu berat nak. Nampak tak? Jadi dia bukan, jangan silap faham. Saya cuba ambil masa terang ni sebab ada orang kata Ustaz tak bagi Barzanji Marhaban, Ustaz tak sayang kat Nabi ke? Sayang. Cuma cara kita nak meluahkan kasih sayang tu ada disiplin dia. Tak boleh melampau itu saja. Kata Barzanji ni tak boleh, ni golongan benci Nabi. Siapa dia yang waras benci Nabi SAW? Bukan benci. Tapi cara zahirkan tu jangan melampau-lampau. Itu saja kes dia. Mereka mendakwa bahawa acara itu semua mereka lakukan semata kerana ingin menyatakan kasih dan sayang mereka pada Rasulullah SAW, dan sesiapa yang tidak melakukannya mereka tuduh sebagai orang yang tidak cinta pada Rasulullah SAW. Masuk tu. Tafadhal. Kita bagi ruang ta'zan dulu. So kita habiskan perangan ni insya-Allah. Baik, saya habiskan sikit perangan sikit saja ni. Dan siapa yang tidak melakukannya mereka tuduh sebagai orang yang tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Pandangan demikian sangatlah keliru, bahkan perbuatan tersebut sangat bercangkah dengan kehendak Rasulullah SAW. Kita kata senang macam inilah. Sahabat radhiyallahu anhum dengan kita, siapa lagi sayang Nabi SAW? Mereka lebih lagi lah. Tahap sayang mereka, Allahu Akbar. Saya ingat
Syekh Utsaimin pernah cerita, mereka ni kalau benda-benda yang Nabi SAW buat punya sayangnya sampai ke tahap mereka tak faham kenapa pun mereka buat juga. Pasal apa? Sebab sayang tu. Ada orang saya ingat bila saya sebut perkara ni, dia kata, Ustaz, bukan ekstremis macam tu. Amboi mulut kata. Sedap betul sebut kan sahabat radhiyallahu anhu. Saya selalu sebut dia pula kebetulan orang kata apa? Keluarga dia ni minat apa? Benda drama-drama Korea. Saya kata, minat Korea boleh tak? Bila Korea tu pakai baju hijau, kasut kuning, baju apa dah? Baju pink, topi biru. Kalau hak perempuan tu tudung biru. Bila Korea buat benda kening, hak yang kata pop Korea apa, dia pun nak buat juga kata. Bila Korea hak laki tu pakai lipstick merah, dia pun laki nak pakai lipstick merah juga. Bila hak Korea tu pakai seluar ketat, wallahi dia punya seluar jeans dia sangat ketat, nak ikutlah Korea. Sampai ke tahap dia nak naik tangga masjid pun tak lepas sebab tak boleh buka kaki tu. Punya buka kaki tu punya ketat. Hak yang itu ikut tak ekstremis. Tapi sahabat radhiyallahu anhum tengok Nabi SAW punya sayang dia. Anas bin Malik tengok, asalnya dia kata dia tak suka labu. Saya suka kisah tu. Dia tengok dia pergi ke majlis kahwin tu, ada hidang sup labu, dia pun tengok dia hirup sup labu, dia tinggal tepi ya. Dia tengok Nabi SAW dalam pinggan dia makan licin, kata. Supnya habis, labu pun habis. Kata Anas bin Malik, sejak daripada hari itu labu makanan yang paling aku suka. So aku tengok Nabi SAW makan banyak. Ali bin Abi Talib naik atas unta dia. Bila unta dia naik, dia senyum. Unta kan naik 3 kali kan. Unta dia naik, dia senyum. Orang tanya, ya, kenapa senyum? Dia kata, aku lihat Nabi SAW waktu unta dia naik, bagi dia tersenyum. Aku pun senyum sekali. Masya Allah. Ibnu Umar duduk bawah pokok. Orang tanya, kenapa duduk kat sini? Aku pernah lihat Nabi SAW selalu duduk bawah pokok ni masa dia hidup dia. Sampai kata tu. Nabi SAW solat zuhur. Waktu dia solat, dia tak perasan pada dia punya kasut dia ada najis. Tak perasan. Dia solat rakaat pertama, rakaat kedua Jibril turun beritahukan pada dia ada kat kasut dia ada najis. Lalu dia tanggal kasut dia. Dia tanggal kasut dia dalam solat rakaat kedua, tanggal kasut dia letak kat tepi. Habis bagi solat zuhur tu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pusing belakang sahabat semua cabut kasut. Semua cabut kasut. Kenapa kamu cabut kasut? Lalu mereka tanya, sebab kami nampak tuan cabut kasut. Dia kata, kasut saya tadi ada najis, saya tak perasan, dia kata. Lalu Jibril AS turun rakaat kedua, beritahu, ya Muhammad, cabut kasut. Kasut kamu ada najis. Itu saya cabut, yang kamu ni tak perlulah, kata. Tapi kenapa sampai macam tu? Sebab sayang. Manusia bila sayang, dia nak ikut. Itulah kita kata, siapa yang lebih ikut Nabi SAW, kita pun ataupun sahabat radhiyallahu anhum jami'ah. Sahabat tak pernah puji Nabi melampau-lampau. Engkau lah cahaya atas cahaya, engkau lah adalah sebahagian daripada Tuhan di atas muka bumi, engkau tahu akhirat macam mana, engkau tahu. Ini melampau lah kita kata. Okey, jadi mereka lebih sayang. Saya ingat bila kami sebut ni lah, ada seorang pernah sebut kat saya, dia kata, Ustaz, sahabat tu dah jamin syurga Ustaz, kita ni tak jamin, sebab tu kita kena buat lebih dari sahabat. Oh, ini lagi power je. Kita pun tak reti nak jawab macam mana tak tu. Sebab sahabat kita tak sampai sahabat tu, kita kena buat lebih tu Ustaz. Kalau dah macam sahabat, boleh relax macam sahabat. Astaghfirullahalazim. Sahabat relax ke? Huzaifah Al-Yaman dengan Abdullah bin Mas'ud solat sebelah Nabi SAW. Solat tahajudnya sampai Abdullah bin Mas'ud kata apa? Aku ikut Nabi solat tahajud sehingga akhirnya aku ingat aku nak buat benda tak elok, dia tu. Sahabat tanya, apa tak elok? Dia baca sikit punya panjang. Daripada surah Al-Baqarah kemudian pergi ke surah An-Nisa, baru masuk surah Ali Imran. Rakaat pertama. Kata Abdullah bin Mas'ud, waktu dia rukuk tu, aku ingatkan aku nak slow-slow duduk, lepas tu aku balik. Dia kata, tak larat, dia kata. Ini kesungguhan sahabat radhiyallahu anhum jami'ah. Kita kata kita ni kena buat lebih dari sahabat. Saya tak tahu nak lebih macam mana, baca satu Quran kot, satu rakaat kot. Tak, itu pun dah lebih banyak daripada yang kita mampu buat. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya kira sampai situ saja insya-Allah. Hari Ahad ni kelas tafsir kita insya-Allah sama seperti biasa. Saya semua kuliah saya bagi siapa yang ikut tu semua dah berjalan seperti biasalah, melainkan minggu depan. Ya sungguh, alhamdulillah saya baik teringat. Minggu depan kuliah kita Jumaat dan Ahad tu dua-dua, malahan semua kuliah saya lah, Jumaat, Sabtu, Ahad, ada dapat surat tak? Semua ditangguhkan untuk beri ruang kepada pekan-pekan sunnah. Saya pun tugas juga jaga kat sana apa. Tapi minggu lepas tu kita sambung macam biasalah. Wallahu ta'ala alam. Ni ada soalan daripada ni, orang tanya, sebenarnya semalam dah tanya kat Datuk Mufti, saya pun segan nak jawab. Datuk Mufti dah tanya berkenaan dengan boleh tak kes jin sorok manusia. Sebab kes apa? Yang kes acap tak jumpa kan? Tak jumpa lagi kan? Dia dari segi sorok tak sorok tu saya tak berani jawab. Tapi dari segi dia bawa kepada alam dia, boleh.
Dia bawa pada alam dia boleh. Sebab Nabi SAW jadi pada baginda macam ni. Hadis Imam Muslim, baginda duduk bersama dengan sahabat. Lepas tu tiba-tiba baginda bangun, baginda keluar. Lepas baginda keluar tu, sahabat keluar. Betul-betul masa baginda keluar tu, sebab Nabi ni selalu kalau dia nak balik, dia akan maklumkan sahabat. Malahan hadis sebut, kalau baginda balik, baginda akan angkat tangan dan ucapkan salam sehingga nampak putihnya ketiak Nabi SAW. Maknanya bukan dia angkat Assalamualaikum warahmatullahi sampai macam tu. Tapi dia keluar, dia hilang. Lalu kata Abu Hurairah, aku pun cari Nabi SAW. Aku cari kata, sehinggalah aku bertemu, aku jumpa satu taman. Yang mana satu taman tu, aku nampak Nabi kat dalam, tapi aku tak jumpa jalan masuk dia. Taman tu. Nabi ada kat dalam, tapi jalan masuknya tak ada. Lalu kata Abu Hurairah, aku pusing-pusing taman tu, sehinggalah aku nampak ada satu lubang kat bahagian taman tu, yang mana kalau aku nak masuk tu, aku kena merangkak macam musang, dia kata. Takkan Nabi merangkak masuk macam tu kot, kata kan? Lalu dia merangkak masuk macam tu, lepas juga dia. Nabi SAW sebut Abu Hurairah, kata. Sebut sedemikian, dia kata, "Na'am ana ya Rasulullah." Kata, "Kenapa kamu kat sini?" Nabi kata. Masalahnya Nabi kat situ, yang heran apa? Kenapa kamu kat sini? Lepas tu Abu Hurairah kata, kami cari tuan, kata. Tiba-tiba hilang. Nabi kata, orang lain ikut kamu, mereka ikut saya, ada semua kat belakang, kata. Lalu dekat situ riwayat lain menyebut Nabi SAW sebut ketika tu, sesungguhnya kaum lelaki daripada jin datang pada aku. Dia nak tanya soalan-soalan fiqh dia. Ni kalau ada jin jangan tanya saya pun tak tahu. Kata pasal saya hilang pula, kata tak ada. Dia boleh bawa. Lalu kata Nabi SAW, aku dibawa masuk dalam alam mereka. Jelas Nabi sebut, aku dibawa masuk dalam alam mereka, yang mana mereka tunjuk kepada aku bekas-bekas tempat mereka berjalan. Kalau kita ni manusia, kita jadi daripada tanah kan, kita jalan, tanah tu kan lekuk dengan tapak kaki kita kan. Kata Nabi SAW, tempat yang mereka pijak itu terbakar. Selalu kalau berubat, kata ada gangguan Ustaz, selalu saya tanya, dekat kaki pagi-pagi ada tak lebam? Ada tak lebam? Tak ingat langgar apa, tapi lebam sini, lebam sana. Lebam tu sebahagian, kenapa ada lebam saya pun tak boleh nak jawab 100%. Tetapi sebahagian ada guru saya yang sebut, dia kata jin ni macam Nabi sebut tadi, dia daripada api, kita daripada tanah. Maka kalau dia sentuh kita, kesan terbakar tu. Macam yang hadis Imam Muslim tadi sebut. Lalu kata Nabi SAW, mereka tanyakan pada aku berkenaan perihal fiqah mereka. Nabi tak sebut fiqah lah, tapi perihal halal haram mereka, berkenaan apa makanan yang mereka boleh makan. Lalu kata Nabi SAW, makanan mereka adalah tulang dan juga buangan binatang an'am. Buangan binatang an'am ni maksudnya binatang yang boleh dimakan, macam lembu, kerbau, unta. Dia punya, walaupun kita panggil najis, minta macam kita panggil tai lembu kan, memang istilah dia macam tu, tapi dalam agama dia bukan najis. Okay? Dia bukan najis. Jadi kalau ada kat situ, kita kata nak solat kat situ, tidak ada masalah, dia bukan najis. Sebab tu kata Nabi SAW, janganlah kamu beristinja menggunakan tulang ataupun buangan binatang an'am, kerana itu adalah makanan saudara kamu daripada kaum jin. Jadi soalan dia, boleh tak jin bawa orang masuk dalam dunia dia? Jawabnya boleh. Okay? Sebab hadis tadi bila baca pun agak pelik. Oi, Abu Hurairah pusing kawasan tu, tak jumpa jalan masuk. Kata, macam mana Nabi masuk? Lalu dia masuk satu lubang, dia kena merangkak macam musang. Takkan Nabi merangkak macam tu kan? Maka dari segi boleh bawa dunia, dia boleh. Tapi orang tengah maraton dia colik, boleh tak? Tu saya tak tahu, wallahu taala alam. Yang tu kita kata kena, saya pun tak tahu. Saya ada orang tanya berkenaan kes tu, saya forward video yang apa, yang Tok Boboh tu kata dia ada kat situ tak mau balik lah, katanya macam tu kan. Lepas tu apa, ada orang perempuan luar tu menurun pensan-pensan. Saya kata hak ni mengarut. Kata itu tak ada lah, kata. Wallahu ta'ala alam. Tak tahulah apa jadi kat dia. Dia tergelincir ke apa, dia sesat ke apa, kita tak tahu, wallahu alam. Tapi dari segi jin bawa masuk dunia dia, jawab dia memang boleh. Sebab tu kalau kita pun kita salin pakaian dan sebagainya, kan ada doa dia. Kita masuk tandas kan ada doa dia. Sebab apa? Supaya Allah hijabkan antara kita dengan jin tu. Sebab jin ni jangan main, kata Ibn Taymiyah, kalau dia berkenan tengok kita, dia boleh melekat kat kita. Jangan tengok kata Allah comel sungguh, dia berkenan kat kita, dia melekat kat kita. Sebab tu baca doa tu, bagi ada hijab antara kita dengan dia tak nampak. Wallahu ta'ala alam. Setakat tu lah saya boleh jawab. Tapi kes acap tu tak tahu lah apa cerita dia. Mudah-mudahan jumpa lah. Hilang terus kata, tak sampai sekarang tak jumpa kan. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada soalan dia? Ya. Tak boleh. Itu apa ni, Al-Imam Malik rahimahullahu taala 1200 tahun lepas dah cakap tak boleh. Dia kata, mana boleh sedemikian? Sebab apa? Dalilnya jelas.
Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ar-Rum, kami jadikan bagi kamu antara tanda kebesaran Allah, kami jadikan bagi kamu pasangan daripada kaum kamu sendiri. Daripada jenis kamu sendiri. Maksudnya manusia kahwin manusia, beruk kahwin beruk, lembu kahwin lembu, lembu kahwin kambing, berbelak tuan. Tak boleh macam tu. Daripada jenis kamu sendiri, tak boleh sedemikian. Dan pun macam Imam Malik sebutlah, saya suka pandangan dia. Dia kata kalaulah boleh, dia kata kahwin dengan jin, lepas tu beranak pula, dia kata kes zina boleh tutup terus, dia kata. Orang berzina mengandung macam saya cerita kat selatan tanah air sekali tu kan. Mana suami ni? Suami saya orang bunian jin. Habis cerita. Orang kata kalau betul suami kau, masalahnya pejabat agama tu dia percaya pula, saya tak tahan tu. Kan? Yang sedapnya, dia tanya perempuan diorang tu, kalau suami kamu betul jin, suami kamu berdua ni betul bunian, kata, apa dia hantaran? Dia bawa keluar kura-kura 2 ekor, boleh bayang? Dia bawa keluar kura-kura 2 ekor, ni suami saya bagi hantaran. Percaya kalau gitu betul lah bunian ni hantaran. Kura-kura nak buat apa? Dalam mazhab Syafi'i nak makan pun tak boleh. Itu kita bincang bab makanan nak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh makan kura, nak buat apa? Nak bela pun buat kotak rumah kata kan. Nak jual pun dapatlah 3 kupang, 4 kupang kura. Ini kita kata mustahil, tak boleh dah. Kalau tidak kes zina kita boleh tutup macam tu saja. Wallahu a'lam. Okey. Baik, saya kira sampai situ aja, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.